Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam surat Tazkirah Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Tazkirah pada kali ini, saya akan membawakan para penonton sekalian untuk merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk bersegera. Bersegeralah kamu untuk merebut maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan juga syurganya, yang mana luas syurga Allah ini ialah seluas langit dan bumi. Dan inilah ganjaran yang Allah Taala berikan kepada golongan muttaqin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di antara maqasid ataupun tujuan disyariatkan puasa ialah untuk melahirkan insan bertakwa. Maka terdapat pelbagai medium ataupun cara untuk kita memperoleh darjat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah darjat takwa ini bagi orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan bulan Ramadan di mana bulan diturunnya Al-Quranul Karim, maka saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita merenung apakah hak-hak yang perlu kita tunaikan terhadap Al-Quran. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan, di antara mukjizat terbesar diutuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Menjadi mulianya malam Lailatul Qadar kerana pada malam tersebut diturunkan Al-Quran. Dan juga bulan Ramadan, Allah SWT menyebutkan secara khusus, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan, itu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini menjadi satu petunjuk kepada semua manusia dan menjelaskan perkara membezakan di antara hak dan batil. Menurut Dr. Khazil Al-Majali dalam kitabnya yang berjudul Ulumul Quran, menyebutkan ada beberapa hak-hak Quran yang perlu kita tunaikan sebagai umat Islam terhadap Al-Quran. Ini untuk menjadikan supaya Al-Quran ini bukanlah satu kitab sekadar untuk kita baca ketika mana kita nak halau hantu, ataupun baca untuk kita ada masa lapang. Tetapi sebenarnya hak-hak ini perlu kita tunaikan supaya matlamat penurunan Al-Quran itu tercapai. Iaitulah menjadi satu petunjuk untuk manusia. Jadi menurut Dr. Khazil Al-Majali, hak yang pertama yang perlu kita tunaikan terhadap Al-Quran ialah haqqut tilawah. Iaitulah hak Al-Quran untuk dibaca. Kita baca Al-Quran pada bulan Ramadan bukanlah sekadar untuk merebut pahala. Benar, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa Iqra'ul Quran fa inna bikulli harfin hasanah. Bacalah Al-Quran kerana pada setiap huruf Al-Quran itu diganjarkan satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan 10 hasanah itu bersamaan dengan 10 hasanah, 10 pahala. Jadi soalannya, adakah kita baca Quran pada bulan Ramadan ini hanya untuk mengumpulkan pahala? Sebenarnya tidak. Itu hak pertama ialah baca Al-Quran. Apabila terdapat anjuran untuk kita baca Quran, ganjaran yang besar disediakan terhadap orang yang baca Quran, maka itu sebenarnya untuk memberikan satu motivasi kepada kita. Dan kita baca Quran juga. Nabi kata orang yang melazimi baca Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran kerana Al-Quran ini menjadi satu syafi', penolong kepada kita semua pada hari kiamat nanti. Itu di antara faedah baca Quran. Jadi kita kena kerap baca Quran ini, kan, untuk bacakan, untuk tambahkan pahala kita, untuk supaya Quran ini menjadi penerang kubur kita apabila kita masuk ke dalam barzakh nanti. Begitu juga Nabi Muhammad SAW menyatakan orang yang mahir baca Quran,
Bagi orang yang berkemahiran baca Quran dengan penuh tajwid, tartil, maka golongan ini al-mahiru bil qiraatil Quran. Orang yang mahir baca Quran, kata Nabi SAW, ma'a syafaratil kiramil bararah. Maka mereka ini bersama dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, bersama para nabi dan salihin. Kan? Tetapi orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia merangkak-rangkak, yuta'ti'u fihi, merangkak-rangkak, dan menimbulkan kesukaran. Dia baca Quran tu tak lancar macam orang lain. Maka orang ni dia nak mendapat dua pahala. Dua pahala. Pahala kerana dia mujahadah baca Quran. Yang kedua ialah pahala dia berusaha juga walaupun dalam keadaan dia merangkak-rangkak. Jadi itu hak pertama yang perlu kita tunaikan. Cuma kita perlu fikirkan bagaimanakah kaedah kita untuk meluangkan masa bersama dengan Al-Quranul Karim. Hak kedua yang perlu kita tunaikan terhadap Al-Quran ialah hak Quran untuk dihafaz. Alhamdulillah pada hari ini ketika musim bulan Ramadan, ramai di kalangan kita diimamkan oleh imam-imam hafiz. Ini satu petanda yang baik bahawa penghayatan Al-Quran, pembacaan Al-Quran telah pun subur dalam masyarakat kita. Maka kita juga sebagai seorang Muslim, di antara yang dituntutkan kepada kita untuk melakukan hak terhadap Quran ialah hafaz Quran. Jadi hafazlah Quran sekadar yang kita mampu. Kan? Jadi kalau tak boleh hafal 30 juzuk pun, kita hafazlah ayat-ayat yang rasakan kita mampu untuk menghafaz Quran. Kerana orang yang menghafaz Quran ini tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah hak Quran untuk ditadabbur ataupun hakut tadabbur. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Ini dah di antara juga tujuan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurun Al-Quran, kerana ada ayat-ayat di sana yang perlu kita tadabburkan dengan baik. Apabila kita tadabbur Quran dengan maksudnya, dengan penghayatannya, maka ketika itu Quran akan mendatangkan manfaat kepada kita. Allah sebut dalam Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu baca tapi kamu tidak mentadabbur Quran? Kan? Jadi kita baca biarlah dengan penghayatan. Sebab tu saya sebut tadi, Quran ni bukanlah untuk kita sekadar menghabiskan bacaan, mengejar berapa kali khatam Al-Quran ketika bulan Ramadan. Kemudian masuk bulan lain kita tak baca Quran dah. Apatah lagi kalau masuk bulan lain kalau kita tak baca, orang tak baca Quran, lagi-lagilah dia tidak tadabbur Quran. Jadi di sana terdapat pelbagai orang yang dah pun convert kepada Islam ini. Alhamdulillah mereka ni dengan sebab mereka tadabbur ayat Quran. Kadang-kadang satu ayat yang ringkas sahaja, apabila tadabburkan dengan baik, maka dia boleh menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambahkan keyakinan dia terhadap kebenaran Al-Quran. Sebagai contohnya, ada seorang profesor daripada Jepun yang mengkaji tentang kulit. Ya? Dia merenungkan ayat Quran yang berbunyi, siksaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang duduk dalam neraka ialah kulitnya itu. Masuk neraka dan di antara bentuk siksaannya disalin kulitnya. Badalnahum juludan ghairaha liyazuqal azab. Apabila kulit ini dah pun terbakar, hangus, maka digantikan dengan kulit yang baru. Maka hasil renungan terhadap ayat ini tentang hebatnya Quran menceritakan tentang yang mendatangkan kesakitan itu ialah kulit, maka dia masuk Islam dengan sebab ayat ini. Menunjukkan kebenaran Al-Quranul Karim terhadap aspek saintifik. Itu yang kedua, hakut tadabbur. Jadi kita tadabbur, kalau kita masalah kita Quran, kerana Quran sentiasa sebutkan orang yang tidak ada satu pun, dalam surah Al-Hasyr disebutkan apa sahaja yang Allah Ta'ala berikan musibah kepada kita, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apa sahaja musibah yang berlaku kepada kita, yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, tidak lain tidak bukan, semua itu merupakan ketetapan pada Allah Subhanahu Taala. Telah pun dicatatkan sebelum lagi kita diciptakan. Semua makhluk ni diciptakan. Jadi kalau kita boleh faham ayat ini, tadabbur ayat ini, maka setiap kejayaan, setiap rezeki yang kita terima daripada Allah Subhanahu Taala, kita akan tambut dengan kesyukuran. Dan sebaliknya, kalau kita ditimpa musibah, diuji dengan beberapa ujian, maka ketika itu kita akan redha dengan musibah dan ujian ini, kerana kita yakin bahawa ini adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala semenjak daripada azali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi kepada hak terakhir yang perlu kita tunaikan terhadap Al-Quran. Setelah hak untuk Quran untuk dibaca, hak Al-Quran untuk dihafaz, hak Al-Quran untuk ditadabbur, maka datanglah
hak yang terakhir iaitu hakul amal. Maka kewajipan kita sebagai umat Islam untuk kita beramalkan intipati kandungan Al-Quran. Dan sebenarnya ini adalah maqasid ataupun tujuan utama Quran diturunkan. Apabila Quran itu diamalkan dalam kehidupan kita, maka ketika itu barulah katakan kita nampak manfaat Quran ini dalam kehidupan kita seharian. Jadi Allah sebutkan, kan, kalaulah Quran ini diamalkan dengan penuh keyakinan kepada Allah, maka di antara ganjaran yang akan diberikan kepada kita ialah kita akan mendapat rezeki yang melimpah ruah daripada atas, daripada bawah, menunjukkan akan keberkatan. Kerana sistem Al-Quran, sistem hukum hakam dalam Al-Quran ini mendatangkan kebaikan kepada semua manusia dan untuk menghindarkan kemudaratan. Bayangkan kalau setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita buat, kita laksanakan. Dan setiap perkara yang dilarang untuk kita buat, kita laksanakan. Kita turuti perintah Allah. Maka ketika itu kita akan hidup dalam keadaan yang aman, tidak ada mencuri, tidak ada kes-kes perzinaan, tidak ada minum arak, tidak ada orang yang merampas, merompak dan sebagainya, tidak ada caci-mencaci dalam masyarakat. Sistem pengurusan ekonomi kita bagus, tidak ada rasuah, tidak ada orang yang makan harta orang secara batil. Dan pemimpin-pemimpin yang mengamalkan ajaran Al-Quran memimpin negara dengan keadaan adil. Ayah-ayah menjadi ayah yang baik, memberikan nafkah kepada anak isterinya, mendidik anak isterinya, bercakap dengan isteri dengan nada yang baik. Isteri pula menjadi isteri yang soleh, yang solehah, taat kepada suaminya. Kan? Jadi kita lihat di situ, kalau Al-Quran diamalkan, maka ketika itu barulah Quran ini akan berfungsi sebagai nur, cahaya dan juga petunjuk yang boleh kita banggakan. Hari ini ramai di kalangan negara umat Islam yang kalau tengok segi rasa, indeks rasuahnya berada paling bawah sekali. Kan? Kerana kita ada Quran tapi kita tidak amalkan. Bayangkan kalau kita dapat laksanakan seluruh hak Quran ini, maka kita akan menjadi umat Nabi SAW yang paling untung. Dan berbetulan dengan bulan Ramadan, diturunnya Al-Quran, itulah di antara hak-hak yang perlu kita tunaikan sebagai umat Islam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.